Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi dalam tazkirah Ramadan pada tahun ini. Kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi diberi izin untuk kita semua memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini. Dan tahun ini tentunya Ramadan agak berbeza dalam suasana Covid. Kita berada di rumah. Kita perlu mengubah cara hidup kita untuk menyesuaikan diri dengan keadaan Covid ini. Maka sesuailah dengan tajuk yang diberi kepada saya pada hari ini, iaitu untuk mengurus perubahan dengan Ramadan. Managing Change with Ramadan. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini adalah 6 Ramadan bersamaan dengan 29 April 2020, dan kalau kita lihat kepada PKP atau MCO, hari ini adalah hari ke-43. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, kita telah menyesuaikan diri dengan keadaan ini, dan untuk penyesuaian diri itu pastinya kita telah mengubah diri kita, telah menyesuaikan keadaan kita, maka kita telah pun mengurus perubahan. Kini tiba Ramadan pada tahun ini, dan Ramadan yang penuh dengan cabaran ini perlu juga kita hadapi dengan perubahan-perubahan yang lazim, yang diperlukan dan dituntut dalam Ramadan, tapi pada kali ini ia juga melibatkan Ramadan yang agak berbeza. Setiap Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bercakap tentang perubahan. Setiap kali kita bertemu Ramadan, kita diingatkan supaya kita bersedia kerana Ramadan memerlukan perubahan. Dan rugilah manusia sekiranya setelah Ramadan dilalui tidak berlaku sebarang perubahan. Perubahan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perubahan dalam bentuk takwa. Perubahan dalam bentuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perubahan yang melibatkan akhlak kita juga sering dinyatakan oleh apabila kita bertemu dengan Ramadan. Oleh itu, apakah hasrat kita pada tahun ini? Apakah kita telah memasang niat kita untuk berubah? Dan ini masih lagi di awal Ramadan, maka mungkin sesuai untuk kita diberi peringatan untuk kita menanamkan niat supaya kita berubah. Kerana Ramadan ini adalah hadiah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan Ramadan merupakan satu madrasah yang diberi oleh Allah Subhanahu Taala setiap tahun untuk kita berubah. Bukan saja berubah lebih dekat diri kepada Allah Subhanahu Taala, tetapi juga berubah dalam segala aspek kehidupan yang merupakan juga tuntutan Allah Subhanahu Taala. Sama ada kita mengubah akhlak kita kepada yang lebih baik dengan kita membuangkan sifat-sifat yang keji, sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat yang merupakan penyakit-penyakit hati. Inilah masanya untuk kita menanamkan azam untuk menggunakan Ramadan supaya kita boleh menghilangkan sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuklah juga perkara-perkara lain yang mungkin sentiasa kita inginkan untuk berubah. Contohnya kalau kita merokok, contohnya bagaimana kita nak mengubah dalam bulan Ramadan. Saya yakin setiap tahun kita diingatkan inilah masanya yang terbaik untuk kita mengubah dan membuang tabiat-tabiat yang kurang baik. Apatah lagi untuk kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Taala. Kerana bulan Ramadan ini, perintah puasa ini diberi oleh Allah Subhanahu Taala memang untuk meningkatkan takwa kita. Oleh itu, rebutlah peluang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ini masih di awal Ramadan. Ayuh kita menanam satu strategi bagaimana kita akan berjaya insya-Allah pada tahun ini untuk mengurus perubahan dengan bulan Ramadan yang istimewa pada tahun ini.
di samping keistimewaan yang memang telah diberi oleh Allah Subhanahu taala kepada bulan Ramadan tersebut. Saya ingin menggunakan pengurusan perubahan, strategi pengurusan perubahan atau teori pengurusan perubahan dalam membincangkan perkara topik kita pada hari ini. Pertama, dalam melakukan perubahan, kita perlu ada motivasi terhadap perubahan. Kita perlu ada meletakkan satu niat untuk kita mencapai matlamat yang kita yang ingin kita letakkan. Oleh itu, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, setiap tahun kita perlu bersedia untuk Ramadan. Kita selalunya bersedia dari bulan Rejab, Syakban dan Ramadan. Tahun ini mungkin kerana COVID kita kurang mendengar majlis-majlis dan peringatan-peringatan tentang bulan Ramadan yang bakal tiba. Tetapi setiap tahun kita diminta untuk bersedia, dan di awal Ramadan juga kita perlu menanam niat untuk melalui Ramadan. Di samping hanya niat dan lafaz untuk berpuasa, tetapi kita juga diminta untuk memasuki ambang Ramadan dengan satu persediaan diri, persediaan niat, supaya kita tahu kita memasuki Ramadan dengan satu iltizam, dengan satu tekad untuk menjadi lebih baik di hujungnya. Kita juga diberi pelbagai janji-janji Allah melalui ayat Quran sendiri dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dijanjikan Lailatul Qadar yang merupakan idaman setiap manusia. Dan kita pastinya sekarang ini berazam untuk menjadi lebih baik kerana kita di minggu awal-awal Ramadan. Dan ini berlaku setiap tahun. Kita patut letakkan niat kita pada ketika ini, apa yang ingin kita ubah mengenai diri kita, apa yang ingin kita tingkatkan dalam diri kita. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu juga mewujudkan sistem sokongan dalam the change management theory. Yang kedua ialah kita perlu mewujudkan sistem sokongan. Sama juga dengan Ramadan, kerana kita tahu bahawa kita akan melalui banyak rintangan. Oleh itu kita perlulah menyediakan sistem-sistem sokongan kita. Contohnya, kita lakukan jadual setiap hari apa yang ingin kita lakukan. Ini lebih penting dalam suasana kita berada di rumah oleh kerana PKP ini, kerana kita sebenarnya mengatur jadual kita sendiri. Marilah kita mewujudkan jadual harian apa yang ingin kita capai dalam bulan Ramadan ini. Berapa surah yang ingin kita baca, berapa salatul sunnah yang ingin kita lakukan, daripada tahajud kepada duha, kepada sunat yang mendampingi setiap solat wajib, kepada salat tarawihnya sendiri yang memang menjadi kelaziman kita lalu kita selalu lakukan. Kita lakukan KPI harian, KPI mingguan dan juga bulanan. Satu perkara yang sering kita lupa ialah untuk sedekah. Kita tak perlu hanya menunggu zakat fitrah untuk sedekah. Dan sekarang ini banyak cara online untuk kita bersedekah. Inilah masanya untuk kita melakukan sedekah tanpa orang tahu. Kerana hanya kita melalui sistem online kita, insya-Allah kita akan lebih ikhlas dalam melakukan infak kita pada bulan Ramadan ini. Kita letakkan jadual ini supaya dia menjadi sistem sokongan terbaik. Di samping itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita letakkan sistem sokongan yang lain. Contohnya, kita pastikan kita solat berjemaah bersama keluarga kita untuk setiap waktu. Pastinya ia akan membantu. Satu lagi, kita juga elakkan daripada pelbagai perkara yang mengacau kita. Contohnya TV. Eloklah bulan ini kita tutup terus TV kita. Mungkin hanya kita ingin mendengar setiap petang makluman daripada Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan yang sekarang ini sudah menjadi kelaziman harian, atau kita nak dengar perkara lain yang tidak lara. Samalah juga device kita, tuan-tuan dan puan-puan. Masih banyak perkara yang lara yang boleh mendatangkan maksiat dalam bulan Ramadan ini. Ini semua sistem-sistem sokongan yang perlu kita letakkan supaya Ramadan kita ini lebih baik. Ayuh kita hindarkan diri daripada perkara-perkara lara yang memang berada di tangan kita. Tutuplah apa yang tidak sesuai. Janganlah masuk kepada tempat-tempat yang tidak sesuai. Kita bawa suasana sesuai bersama keluarga kita supaya sistem sokongan ini akan menjadi lebih baik.
Seterusnya, kita laksanakanlah perubahan ini dengan disiplin, dengan ingat mengingati, melaksanakan jadual, dan akhir sekali kita perlu istiqamah dalam perubahan. Kerana kita ingin menjadi insan yang lebih baik apabila kita keluar dari Ramadan. Dan bukan itu saja, kita mahu akhlak kita yang baharu ini dapat melangkaui bulan-bulan akan datang melalui Syawal dan seterusnya, supaya kita di mata kaca Allah SWT menjadi lebih baik. Kerana sesungguhnya kita ada rintangan yang paling besar dan pengacau yang paling hebat, iaitu syaitan laknatullah. Marilah kita mengatur azam supaya kita dapat mengubah diri kita dengan satu cara yang sistematik, dan kita sentiasa sedar bahawa syaitan ada di sekeliling kita, telah pun berada dalam sanubari kita, dalam nafsu kita, dan sentiasa menggoda kita untuk tidak dapat melaksanakan apa yang kita telah azamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Maka tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita mengatur azam untuk mengubah diri kita ke arah yang lebih baik dan terus istiqamah pada bulan-bulan yang akan datang dengan menggunakan Ramadan yang penuh dengan rahmat ini. Sekian, saya mohon maaf atas kekurangan dalam tazkirah ini. Semoga ia memberi manfaat kepada kita semua, dan marilah kita sampaikan apa yang kita tahu, kita amalkan apa yang kita tahu, dan kita mendapat manfaat insya-Allah daripada segala ilmu yang kita dapat dalam bulan Ramadan dan pada bulan-bulan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.